وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad, pembuka apa yang tertutup, penamat bagi yang telah sudah, penolong bagi yang hak, penunjuk ke jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berkudara di atas talian sedikit tazkirah yang akan saya sampaikan, hasil kerjasama daripada pihak Muslim Care. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan tajuk yang akan saya bincangkan atau perkatakan pada pagi ini adalah berkait tentang akhlak Rasulullah SAW, akhlak yang unggul. Di mana di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab, ayat yang saya bacakan tadi, bahawa Allah Ta'ala telah memberi penegasan kepada kita. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu adalah uswatul hasanah, contoh yang terbaik bagi kamu, bagi orang-orang yang mengharap keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ganjaran pada hari akhirat, dan orang-orang yang banyak menyebut dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat dikasihi sekalian, bila kita membicarakan tentang persoalan akhlak Nabi SAW, ia merupakan satu elemen penting di dalam Islam, kerana agama kita didatangkan bersama Nabi SAW bukan sekadar membawa syariat, bahkan dia juga membawa sekali dengan persoalan akhlak dan moral. Sebab di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menegaskan, mengutarakan tentang akhlak ataupun persoalan moral. Di mana juga di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menegaskan bahawa wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada ataupun memiliki akhlak yang begitu mulia. Kerana persoalan akhlak ini yang membezakan di antara orang Islam ataupun antara umat Islam dengan umat-umat yang lain. Apabila Islam dibangunkan dengan persoalan akhlak, akhlak itu adalah hasil ataupun natijah daripada amalan yang telah kita laksanakan. Sebab hari ini apabila kita mempersoalkan tentang persoalan akhlak ataupun moral manusia pada hari ini, kadang-kadang mereka berjaya mencipta ataupun membina amalan ataupun ibadat, tetapi dari sudut membina akhlak mereka tidak berjaya. Kerana sebahagian manusia dia mengambil dari satu sudut sahaja Islam, itu sudut amalan, tetapi tidak mengambil dari sudut bagaimana nak membina akhlak dan moral. Pernah di dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan bagaimana peri pentingnya akhlak.
Di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Laisa syai'un asqal fil mizan minal khuluqil hasan." Tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan amalan seseorang itu daripada akhlak yang baik. Pernah satu ketika ditanya oleh seorang sahabat kepada Sayyidatina Aisyah, "Wahai Aisyah, wahai Aisyah Ummul Mukminin, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Sebab apa para sahabat bertanya kepada isteri Nabi? Kerana orang yang lebih mengetahui sifat seseorang lelaki itu ialah orang yang paling dekat dengan mereka, selain daripada para sahabat radhiyallahu anhum yang bercampur gaul dengan Nabi di luar rumah. Tetapi orang yang sentiasa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun seorang suami itu adalah seorang isteri. Dia lebih mengetahui. Itu sebab Aisyah menyatakan dan menjawab soalan tersebut. Dia mengatakan, kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang termaktub, apa yang terdapat dalam Al-Quran. Muslimin dan muslimat dikasih sekalian, kita lihat contoh apa yang disebut di dalam Al-Quran, yang kita kaitkan bahawa akhlak Nabi ini akhlak yang ada dalam Al-Quran. Contohnya dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan, "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu berita daripada seorang yang fasik, fatabayyanu, maka hendaklah kamu tabayyun, hendaklah kamu selidik, kerana dikhawatiri kamu akan ditimpa satu kaum yang dengan kejahilan mereka yang membawa berita. Akhirnya sikap kamu mengambil berita daripada seorang yang jahil itu menyebabkan kamu berasa menyesal dan berduka cita kerana perkhabaran yang kita ambil itu cara yang tertentu. Maknanya Islam mengajar kita dalam konteks kita mendapat berita, sikap kita bila dapat berita daripada seseorang itu, Islam tidak mengajar kita terus menerima bulat-bulat. Tetapi Islam mengajar kita bahawa supaya kita tabayun dulu. Sumber dia, siapa yang bawa cerita, kita kena kaji dulu kebenaran berita tersebut. Sebab Nabi SAW, akhlak dan sikap Nabi-Nya begitu. Nabi apabila dapat suatu berita, Nabi tidak akan terus mempercayai 100%. Pernah diriwayatkan satu kisah bahawa ada seorang perempuan bertemu Nabi SAW mengadu hal nasib mereka. Dia kata, "Ya Rasulullah, bahawa dapur rumah aku dah 3 hari tak berasap. Maknanya tak ada benda nak makan, tak ada benda nak masak. Sebab suami dia tidak melaksanakan atau tidak beri nafkah untuk dia masak dan beri makan kepada anak-anak dia." Apabila Nabi SAW terima berita ataupun perkhabaran cerita daripada seorang perempuan itu, Nabi mengambil sikap sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Nabi tabayun dulu. Nabi nak tahu betul ke tidak cerita ataupun perkhabaran yang dibawa oleh seorang perempuan tu. Supaya Nabi tak mahu Nabi terperangkap dalam perkhabaran cerita daripada sebelah pihak. Lantas Nabi SAW bertanya kepada perempuan tersebut, "Di manakah suami kamu?" Nabi nak tengok betul ke tidak berita ini. Maka si perempuan dia mengadu, dia kata, "Suami aku ada di masjid, mereka beriktikaf berhari-hari tak turun dan tak balik rumah." So di situ bagaimana sikap Nabi, akhlak Nabi. Nabi panggil suami perempuan tersebut dan Nabi bertanya dulu, adakah benar apa yang disebut, apa yang dikhabarkan oleh isteri
laki-laki tersebut. Maka apabila Nabi bertemu laki-laki tersebut, Nabi nak tahu kepastian, benarkah apa yang diberitahu oleh isteri kamu. Maka laki-laki itu pun mengaku tentang apa yang dilakukan, iaitu dia beriktikaf di masjid berhari-hari sehingga tak balik ke rumah. Itu cara Nabi, akhlak Nabi, supaya Nabi tidak terperangkap dengan suatu berita yang palsu. Seperti mana hari ini kita tengok berlaku dalam masyarakat kita. Hatta kadang-kadang orang yang terbabit ini orang yang memiliki ataupun melakukan amal ibadat, tetapi dari sudut penyebaran berita masih lagi hari ini kita terperangkap dengan berita-berita yang palsu, kita muatkan, kita sampaikan di dalam media sosial dan sebagainya. Begitu juga seperti mana dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, Allah Ta'ala memperingatkan kita. Begitu juga tentang bahawa peristiwa mana yang berlaku kepada Nabi SAW supaya memperingatkan para sahabat dan umat manusia supaya jangan terjebak dengan perkara-perkara yang membawa kepada permusuhan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Maknanya Allah Ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, jauhilah kamu daripada banyak bersangka-sangkaan, kerana kebanyakan sangkaan itu akan membawa kepada dosa. Wala tajassasu, dan jangan kamu mengintai-intai, duk pergi selidik hal ehwal manusia yang lain, dan juga janganlah kamu mengumpat sebahagian kamu akan sebahagian. Ini contoh-contoh saya nak sebut bahawa bagaimana akhlak Nabi yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yang kita baca saban hari Al-Quran, menghendaki supaya kita pertama jangan banyak bersangka buruk dengan sesama manusia. Begitu juga kita juga jangan menjadi manusia yang suka mengumpat seseorang, kerana ini semua elemen boleh bawa kepada permusuhan dan pergaduhan di kalangan sesama umat Islam. Muslimin dan muslimat dikasihi sekalian juga. Seperti mana kita ketahui bahawa bila kita berkatakan dalam persoalan akhlak, sikap ataupun moral, Islam membagikan ada dua kategori. Satu yang disebut sebagai akhlak ataupun sifat yang dipanggil mahmudah, iaitu sifat yang dianggap baik dalam syarak dan dipuji oleh syarak dan perlu kita amalkan. Dalam sifat-sifat mahmudah ini ataupun akhlak mahmudah ini, dia ada tiga perkara. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iaitu kita senantiasa melakukan amalan yang telah Allah Ta'ala fardukan, dan juga kita jangan melakukan kesyirikan. Kalau manusia Muslim itu tidak melakukan ibadat yang Allah Ta'ala fardukan, contoh tidak mengerjakan solat atau berpuasa di bulan Ramadan, itu dianggap bahawa kita tidak ada akhlak kita bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua disebut sebagai akhlak kita kepada diri kita sendiri, iaitu dengan cara kita menghargai segala anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Di antaranya anugerah yang Tuhan bagi, nikmat nyawa, nikmat fizikal kita yang Allah Ta'ala bagi kesihatan, Allah Ta'ala bagi kita kaki dan tangan kita dalam keadaan yang sempurna. Ini akhlak kita kepada diri kita kena menjaga anggota-anggota tersebut supaya jangan terjebak dalam perkara yang disebut maksiat. Dan yang ketiga disebut sebagai akhlak kita sesama manusia. Di mana kita tahu bahawa hari ini kita tidak sunyi daripada bercampur dengan manusia sekeliling, yang punya latar belakang yang berbeza, watak yang berbeza, keturunan yang berbeza. So di antaranya
Yang dipanggil akhlak mahmudah itu ialah saling menghormati antara satu dengan lain. Perkara ini telah disebut dalam beberapa ayat Al-Quran, bagaimana disebut sebagai hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Kita jangan mengumpat, jangan bersangka buruk, jangan memfitnah sahabat-sahabat kita ataupun umat Islam dan sebagainya. Ini ciri-ciri sifat ataupun akhlak mahmudah yang perlu kita warisi dan perlu kita amalkan. Dan di sana bahagian yang kedua, kita tahu bahawa ada satu akhlak ataupun sifat dipanggil mazmumah, iaitu sifat yang tercela, yang dikeji oleh syarak. Itu lawan daripada sifat mahmudah. Suka berbusuk, suka bergaduh, tak boleh bertoleransi dengan manusia, sikap kita kesombongan, ego, takabur dan sebagainya. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kalau kita nak sebut watak dan akhlak Rasulullah SAW ni banyak. Nabi ada akhlak, bagaimana dia berinteraksi dengan keluarga dan anak isteri dia, bagaimana akhlak Nabi bersama para sahabat, bagaimana akhlak Nabi bersama jiran tetangga, bagaimana akhlak Nabi berinteraksi dengan dalam sebuah masyarakat yang berbilang kaum, ini golongan yang non-Muslim di kalangan masyarakat Arab waktu itu. Dan juga bagaimana juga akhlak Nabi waktu ketika Nabi bernegara dan sebagainya. Jadi Nabi SAW dalam memperkenalkan akhlak-akhlak tersebut, dia tidak mengira dari sudut latar belakang usia dan sebagainya. Bagaimana diriwayatkan juga seorang sahabat itu Umar bin Abi Salamah, waktu dia kanak-kanak lagi. Waktu ketika Amru sedang menghadap makanan untuk makan. Waktu itu Nabi tegur Amru bin Abi Salamah ini cara nak makan, menghadapi makanan. Nabi kata, ya ghulam, samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Maksudnya Nabi kata, Nabi ajar adab dan akhlak waktu kita nak makan. Dia kata, wahai budak, samillah, bacalah kamu bismillah bila kamu nak makan. Dan makanlah kamu dengan tangan kanan. Dan juga makan apa yang terdekat dengan kamu. Ini salah satu contoh adab waktu kita menghadapi hidangan bersama dengan orang lain, sama rakan kita dan sebagainya. Supaya rakan yang satu hidangan dengan kita ni tak merasa kecil hati. Contohnya, depan kita itu ada lauk makanan yang tak berapa enak. Tetapi lauk yang kita gemari, lauk yang kita suka, ada di sebelah pihak kawan kita. Jadi Islam mengajar, Nabi mengajar, jangan kita terus ambil makanan yang kita gemari yang ada dekat pihak kawan kita tadi. Kena takut kawan kita terasa. Nabi kata mulakan dengan makan makanan yang berhampiran dengan kita. Ya, maknanya Nabi SAW ini dia mengajar dalam perkara yang sekecil-kecilnya, demi untuk menjaga kesatuan umat Islam, hablum minah, hubungan dengan manusia ini, supaya manusia jangan terasa dengan hasil daripada sikap dan akhlak kita. Muslimin dan muslimat sidang pendengar yang dikasihi sekalian, begitu juga kalau kita lihat Islam yang Nabi SAW sampaikan kepada umat, khususnya dalam masyarakat Arab pada ketika itu. Kita ketahui ada di kalangan orang-orang Arab, sebelum itu mereka menerima Islam. Ada di antaranya dengan cara Nabi pergi berdakwah kepada mereka. Nabi bercakap, memperkenalkan Islam kepada mereka. Itu kita biasa dengar. Dan kita juga jangan lupa bahawa ada juga di kalangan masyarakat Arab, mereka yang menerima Islam, terima kalimah tauhid ini, sedangkan mereka tak pernah jumpa Rasulullah SAW. Cuma mereka mendengar khabar dan berita sahaja.
Mereka beriman dengan sebab mereka mendengar dan mengetahui tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab pepatah orang Arab ada mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Watak dan perbuatan kita ini kadang lebih terkesan daripada perkataan kita. Di mana ada disebut dalam satu kisah ataupun satu riwayat bahawa suatu ketika bagaimana nak gambarkan sikap kesabaran dan toleransi lemah lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menarik perhatian dan menyebabkan seorang lelaki Yahudi itu beriman. Di mana di kota Madinah pada ketika itu, di pasar atau di pekan Madinah, ada terdapat seorang lelaki Yahudi yang buta, tetapi kehidupan dia susah dan dia mengemis, mengharapkan bantuan daripada orang yang lalu lalang, beri dia makanan, duit dan sebagainya. Kita tahu bahawa semasa pembinaan daulah atau negara Islam Madinah waktu itu, orang-orang Yahudi masih mendiami kota Madinah yang terdiri daripada golongan minoriti. Ada 3 kabilah Yahudi, iaitu Bani Quraiza, Bani Qainuqa, dan satu lagi Bani Nadir. Maknanya umat Islam di zaman Nabi SAW pernah duduk dalam sebuah negara bersama dengan orang-orang yang bukan Islam. Jadi kisah Yahudi tadi, seorang Yahudi yang buta yang hidup dia mengemis, duduk di pasar-pasar Madinah, di mana Nabi SAW setiap kali bila Nabi pergi ke pekan Madinah, Nabi akan melintasi melalui seorang Yahudi yang buta tadi. Dan Nabi akan suapkan makanan kepada Yahudi tersebut. Suapkan makanan. Sama-sama Nabi suapkan makanan kepada Yahudi tersebut. Waktu itu si Yahudi itu akan keluarkan kata-kata yang dipanggil sumpah seranah kepada Muhammad. Tapi dia tak lihat siapa yang suap ni. Ini sensitiviti ataupun sikap orang Yahudi, permusuhan mereka kepada Nabi SAW. Bila Nabi suap, setiap hari Nabi datang, bila Nabi suap, dia akan kata, kamu jangan percaya kepada Muhammad. Muhammad ini buta, Muhammad ini tukang sihir, Muhammad ini penipu, Muhammad itu ini sebagainya. Sedangkan Nabi yang suap makanan di mulut Yahudi tersebut. Tetapi Nabi begitu sabar sebab Nabi tahu bahawa si Yahudi itu tak tahu siapa yang suap dia, siapa yang buat baik kepada dia. Nabi pun suap. Besok Nabi datang, Nabi lalu itu pun Nabi suap. Pun Yahudi itu pun bercakap sumpah seranah kepada Muhammad. Maknanya saban hari Nabi telan apa saja yang diungkapkan, apa yang diperkatakan oleh seorang Yahudi tersebut. Tuan-tuan, puan dan pendengar dikasih sekalian, apa akhir kisah ini? Maka apabila selepas kewafatan Nabi SAW, Yahudi ini tidak mengasa suapan yang biasa Nabi datang suap makanan kepada dia pada setiap hari. Maka datang Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tahu bahawa di antara rutin Nabi ataupun sikap Nabi, Nabi suka bila pergi ke pekan Madinah, Nabi akan suap kepada Yahudi yang buta tadi yang mengemis. Jadi Abu Bakar ingin sambung kerja buat yang telah pernah dilakukan oleh Nabi. Sedangkan Yahudi itu dia tidak beriman kepada Nabi SAW. Tetapi Abu Bakar ini dia kerja kebaikan, akhlak yang telah Nabi tunjukkan kepada seorang sahabat. Maka Sayyidina Abu Bakar sambung kerja-kerja Nabi. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar datang suap dengan tangan dia makanan yang telah digaul, suap kepada mulut si Yahudi. Yahudi itu masih lagi mengeluarkan kata-kata memaki dan menyumpah Nabi SAW. Tetapi waktu ketika mana Sayyidina Abu Bakar suapkan makanan kepada Yahudi tersebut,
Yahudi merasakan lain daripada kebiasaan. Dia kata, adakah orang yang kamu yang mensuap makanan pada mulut aku pada hari ini sama seperti mana orang yang pernah suap aku sebelum ni? Sebab aku merasakan lain. Sebab orang yang biasa suap ke mulut aku ni, aku akan rasa bila dia suap, dia akan pecah-pecahkan, hancur-hancurkan makanan tu. Jadi masuk dalam mulut aku senang nak kunyah. Tapi dia kata bila kau suap, aku rasa lain. Aku rasa ini bukan orang yang biasa datang suap ke mulut aku. Sebab cara dia tak sama. Jadi si Yahudi buta ni beritahulah kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia pun tak nampak siapa dia di depan mata dia. Maka Abu Bakar memberi maklum kepada Yahudi tersebut. Dia kata sebenarnya memang orang yang biasa tiap hari suap ke mulut kamu itu telah pun wafat. Dan sekarang aku cuma sambung saja. Kemudian apabila Yahudi yang tadi dapat tahu bahawa yang suap makanan itu tadi telah wafat, dia pun bertanya kepada Abu Bakar. Dia kata, aku tak pernah tengok siapa yang menyuap makanan kepada aku sebelum ini. Boleh tak kamu beritahu kepada aku siapakah laki-laki tersebut? Maka lantas Sayyidina Abu Bakar pun memaklumkan, beritahu kepada Yahudi tersebut bahawa lelaki yang saban hari datang suap makanan kepada mulut kamu itu adalah orang yang kamu maki, yang kamu sumpah seranah setiap hari. Itulah dia. Maka Yahudi itu terkejut. Dia kata, itukah Muhammad? Ya, dia kata, itulah Muhammad. Dan Muhammad telah wafat. Yahudi yang buta tadi tergamar apabila terdengar pencerahan daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia tak sangka orang yang dia maki saban hari, rupa dialah yang telah menyuapkan makanan kepada diri dia sendiri, itu si Yahudi yang buta tadi. Dan diriwayatkan kisah ini bahawa akhirnya Yahudi yang buta tadi telah beriman dan mengucap kalimah syahadah apabila dia terdengar penjarahan daripada Abu Bakar. Dia dengar seorang lelaki yang dia sumpah seranah saban hari, dia tetap sabar dan beri makanan kepada Yahudi tersebut. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, apa yang saya nak sebut di sini bahawa kita lihat bagaimana kesabaran akhlak Nabi yang begitu sabar dan begitu bersikap toleransi. Kalau kita duduk dalam keadaan Nabi, kita dah beri orang bantuan, kita dah beri seorang tu makanan dan sebagainya dalam kesusahan, tiba-tiba orang tu maki kita, kata kita macam-macam, saya rasa sudah tentu kita akan berhentilah, kita takkan beri makanan dan sumbang kepada itu. Tetapi kita lihat seperti yang saya sebut tadi bahawa ada orang yang beriman dengan Nabi SAW bukan sebab dia tengok batang tubuh Nabi. Dan Nabi tak kempen dia apa pun, tetapi dia melihat dengan mata hati dia dan dia dengar tentang sikap, kesabaran dan akhlak Nabi SAW yang jarang-jarang dimiliki oleh manusia biasa. Ini yang kita nak sebut bahawa akhlak yang unggul yang ada pada Nabi, yang bagaimana untuk kita ikut jejak langkah yang telah Nabi SAW tunjukkan. Dan yang paling membanggakan kepada kita, para pendengar sekalian, iaitu segala sikap-sikap ataupun sifat akhlak yang dimiliki oleh Rasul SAW telah dibawa dan telah dipindahkan dan telah diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Maknanya sikap yang baik itu telah ditransferkan, dimiliki oleh para sahabat yang sentiasa memiliki Nabi SAW. Maknanya sikap baik itu, moral itu, dia tidak sekadar pada diri Nabi. Ini yang kita nak masukkan bahawa
setiap kebaikan tu perlu kita berkongsi bersama. Dia tidak boleh kita seorang saja kebaikan tu kita miliki, kita mesti bawa kepada orang lain. Betul, hatta sampai peringkat kita kata kekayaan dan kesenangan. Islam nak kekayaan ini perlu dikongsi dengan orang lain. Dia tak boleh berkisar kekayaan dengan satu kelompok saja. Begitu juga kebaikan, setiap moral, akhlak sebagainya. Sebab dalam hadis Nabi SAW menyatakan, ashabi kan nujum bi ayyadaitum ihtadaitum atau kama qala. Nabi menyatakan sahabat-sahabat aku seperti bintang-bintang purnama. Dengan siapa-siapa yang kamu ikut, kamu akan dapat hidayat, petunjuk. Muslimin dan muslimat dikasih sekalian, sebagai kesimpulan saya ingin menyatakan bahawa bagaimana untuk kita memiliki ataupun mencontohi akhlak sikap Nabi SAW yang selalu kita sebut dan kita puji, dan kita boleh baca dalam buku-buku sebagainya. Tapi bagaimana untuk kita pula menguasai? Seperti mana saya sebut tadi bahawa dia tak boleh kita berbicara persoalan moral Nabi sekadar habiskan Nabi. Dia mesti dibawa dalam kehidupan kita dan manusia keseluruhan. Baik. Sebagai motivasinya, ada beberapa perkara yang saya ketengahkan, ada 5 perkara. Bagaimana untuk kita menjejaki ataupun mengikuti akhlak yang Allah Ta'ala sendiri sebut, bagi Nabi itu ada uswatun hasanah. Pertama, kena jadikan Nabi sebagai contoh, idola kita. Umat Islam mesti menjadikan Nabi, batang tubuh Nabi, moral Nabi itu sebagai qudwah. Kita kena ambil yang itu paling utama. Baik. Walaupun di sana kita lihat ada individu lain, mak ayah kita sebagainya, memang dia ada sikap-sikap yang baik, tapi tidaklah sesempurna Rasulullah SAW. Yang kedua, kita mesti rajin mendampingi para ulama. Sebab ulama ini dia yang paling memahami sikap dan juga kerja yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Seperti mana dalam hadis yang ma'ruf, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Ada satu yang katakan al-ulama umana rasul. Ulama itu sebagai orang kepercayaan Rasul. Sebab orang yang mendampingi ulama, dia akan melihat watak-watak, walaupun tidak keseluruhan, sebahagian kehidupan ulama itu, mereka mampu mengikuti watak Nabi SAW. Dan yang ketiga, kita kena ada satu konsep dipanggil tazkiyatun nafs, penyucian jiwa dan diri kita. Iaitu salah satu cara ialah kita kena banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mana mungkin seorang yang ingin memiliki akhlak yang baik, mencontohi akhlak Rasulullah, tapi dalam masa yang sama diri dia penuh dengan kemaksiatan, dosa dan sebagainya. Baik. Dan yang keempat, salah satu cara untuk kita mewarisi, mengikuti moral dan akhlak Rasulullah SAW itu ialah dengan cara kita duduk dalam suatu persekitaran yang dipanggil bi'ah solihah, suasana dan persekitaran yang baik. Ini yang kita nak hidupkan, suasana, environment yang menyebabkan kita tak terjebak dengan benda-benda yang tak elok. Ini yang perlu kita melihat persekitaran masyarakat kita, dalam persekitaran keluarga kita, dan persekitaran suasana tempat kita bekerja. Dia mesti ada wujud bi'ah. Sebab orang yang duduk dalam bi'ah atau suasana environment yang baik, dia akan membimbing dia jadi baik. Tapi orang yang duduk dalam suasana bi'ah yang tak baik, biasanya dia akan terjebak dengan perkara yang tak baik. Dan yang kelima, yang terakhirnya, sebagai motivasi untuk kita memiliki akhlak yang mulia, adalah kita mesti beramal berdasarkan ilmu pengetahuan. Kerana asasnya apa-apa kebaikan yang perlu kita ikuti, dia mesti berpaksi kepada ilmu, supaya persepsi kita terhadap akhlak itu tepat mengikut neraca Islam. Sebab bila orang jahil ini, tuan-tuan, dia menganggap benda itu baik, tapi sebenarnya dalam Islam tak baik. Persepsi dia baik, dia sebab atas faktor
ilmu yang cetek kurang, kena dia buat beranggapan saja, bukan berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu sedikit pencerahan dalam konteks kita berbicara tentang akhlak unggul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi kalau kita nak sebut contoh-contoh yang terbaik. Saya rasa cukup sekadar itu, dan saya mengucapkan terima kasih khususnya pihak Muslim Care yang telah beri ruang kepada saya untuk berbicara sedikit tazkirah pada pagi ini. Saya cukup sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.